Tengok macam mana Sayyidah Zainab, isteri Nabi. Bukan nakkan dunia, isteri Nabi dah dikenal pasti keinginan dia. Tapi siang-siang tu bersengkam mata dia sampai malam apa semua untuk apa? Siapkan jahitan, mengait. Yang bila ditanya, kenapa dia mesti menjahit apa yang dia nak daripada dunia dia? Dia kata, tidak, aku menjahit, aku mengait untuk dijual. Hasil daripada jualan itu, aku nak sedekahkan untuk membebaskan aku daripada api neraka. Tengok keinginan dia. Dia buat untuk sesuatu. Dia ada keinginan yang besar. Tuan-puan sekalian, sama dalam bab didik anak-anak. Tuan-puan dalam didik anak-anak, agaknya apa keinginan kita? Apa keinginan? Ya, ada orang, minta maaf saya cakap, mungkin kita tak jelas sangat dengan soal keinginan. Kita didik anak-anak, alhamdulillah, kita nak jadikan dia orang berguna. Ya, biar besok dia tak menyusahkan orang. Kalau kita cikgu, biar dia guru besar. Kalau kita jururawat, biar anak kita doktor. Maknanya naik setakuk daripada kita. Okey, alhamdulillah, keinginan itu sungguh baik. Tapi ustazah fikir, semata-mata nak jadikan anak kita dengan sejenis pekerjaan yang selalu kita nampak kan, benda tu tak susah sebenarnya. Benda tu tak susah kalau kita boleh hantar tuition apa semua, insya-Allah. Tapi cuba bayangkan orang yang berkeinginan macam ibu kepada Anas bin Malik. Mak dia ada keinginan apa? Keinginan dia ialah anaknya nak diwakafkan untuk agama Allah, khidmat. Maksud untuk agama Allah, dia bekerja bukan untuk peribadi dia semata-mata, tapi untuk memberi nama baik kepada agama Islam. Kalau Islam dipelekehkan orang, anak dia lah yang akan bekerja untuk menaikkan kembali maruah Islam. Dia jaga anak dia dengan keinginan tersebut. Ustazah masa baca buku dia, tuan-puan, memang jadi termenung. Ya Allah, aku pun tak ada keinginan macam tu. Muhasabah balik kat kita kan? Ya Allah, aku patut didik anak aku 8 orang ni untuk apa? Kita nampak Allah pinjam sekejap je. Tolong pakaikan dia mengaji, tolong bagi dia ilmu agama, bagi dia ilmu dunia, cantikkan adab dia, bagi dia semangat tinggi, bagi dia motivasi. Tengok mana kelemahan dia, tolong baiki, mana keaiban dia, tolong tutup. Allah nak pinjam sekejap je. Sebab apa? Sebab lepas dia nak bagi pada Tuhan, nak bagi pada Allah. Suruh dia kerja dengan Allah. Maksud dia, semua yang dia buat bukan untuk kepentingan peribadi, tapi untuk agama Allah. Tak ada nak harap pulangan besok dah kerja, bagi mak duit tolong belikan mak gelang ke apa ke, dah kerja besok. Sekarang abah tak beli, besok adik dah beli. Tak ada, keinginan semua tak ada. Ataupun kita kata, jangan lupa besok mak dah tua, jaga mak Kalau semata-mata nak anak kita jaga kita, bagi ustazah itu pun keinginan yang belum besar. Bukan susah pun nak jaga kan. Besok anak kita panggil ni bibi daripada Indonesia, dibaginya 600-700 ringgit, disuruhnya jaga kita. Boleh je. Yang jaga anak kan bibi. Tapi kalau itu je lah penjagaan, nanti Allah akan bagi macam yang kita nak. Okay, sekarang kamu ada anak yang jaga kamu. Tapi belum tentu bila kamu masuk kubur, anak kamu pedulikan nasib kamu dalam kubur. Kamu nak anak jaga kamu kan untuk kehidupan dunia kamu. Okey, kamu ada anak yang jaga kamu. Ramai anak-anak yang jaga mak ayah dia. Tapi bila time mak ayah dia meninggal dunia, dia nak jadi imam solat jenazah, menggeletar, tak tahu, takut erti, takut dia sujud rokok kamu benda tu. Jadi ini penjagaan jenis apa yang kita idamkan? Penjagaan apa? Kalau benar-benar jadi aset, ya Allah, yang kita ingin anak kita jadi aset. Untuk apa? Untuk agama. Jadi aset untuk agama, pasti jadi aset untuk kita juga. Bukan makna aset untuk agama ni ustaz-ustaz, tuan-tuan. Tak. Tuan-puan yang kerja kat syarikat minyak, kan benda lah yang berkait dengan kehidupan untuk keharmonian dunia, ini sebenarnya memberi nama baik kepada agama, kepada Islam. Ya, ini benda yang kadang-kadang kita salah faham. Kalau kata kerja untuk agama, jadi agamawan. Tidak. Jadi saintis ke, jadi apa ke, tapi memberikan, maknanya memenuhi ruang fardu kifayah. Itu pun tuntutan agama. Bukan kerja untuk peribadi. Tuan-puan, ustazah baru-baru ni dekat Pulau Pinang dikumpulkan ramai sangat doktor-doktor dengan jururawat untuk bagi motivasi. Sebab untuk pegawai-pegawai perubatan, doktor-doktor pakar yang dah berusia ni kan, dia kata
ada masalah lah yang sedang dihadapi sebenarnya dalam sektor kesihatan. Ya? Dan semalam pun saya dengar juga dalam berita. Tapi lupa siapa yang cakap, menteri mana yang cakap. Rasanya Menteri Kesihatan kot. Ya? Siapa nama Menteri Kesihatan? Ya, Datuk S. Subramaniam. Ya? Dia baru menyambut di Pavali baru-barunya. Kan? Tak silap saya dia yang cakap. Sebab saya dengar TV, dengar berita tapi tak tengok TV tu. Sebab benda lain tapi dengar. Sama juga macam yang dicakap oleh doktor-doktor pakar yang saya jumpa kat Penang tu. Iaitu ramai sangat yang ambil bidang perubatan dah hampir dah 4 tahun lebih ni, tapi tak nak buat praktikal. Maknanya mereka keluar dengan sendirinya daripada jurusan tersebut. Memang tak ada tauliah lah. Ramai, ribuan tu yang cicir macam tu. Ada banyak sebab juga. Antara faktor yang disebut dalam berita tu ialah penguasaan bahasa Inggeris yang rendah. Ya? Tapi yang Ustazah bincang dengan tim doktor-doktor pakar dekat Penang tu, dia kata sebab kebanyakan yang gugur tu juga yang pergi ambil perubatan dekat Mesir. Ya? Sebab mereka fikrah agama dia kuat. Ini doktor cakap ni, bukan Ustazah punya bahasa. Fikrah agama dia kuat sampai dia fikir tak apalah biar dia jadi isteri yang solehah je lah kat rumah. Sudahnya. Padahal marah dah taja dia, ya, pergi ambil perubatan, tak tahu macam mana fikrah agama tu menyebabkan dia buat kesimpulan lebih baik dia tak payah kerja, duduk rumah, jadi isteri yang solehah, jaga anak. Bagi saya salah faham. Ya, padahal jangan fikir yang duduk rumah tu je jaga anak tu je itu saja tuntutan agama. Memenuhi fardu kifayah dalam bidang pendidikan dan kesihatan juga, ini tuntutan agama. Betul kan? Dan terutama dalam bidang ONG, tak pernahnya cukup doktor-doktor perempuan ni, tak pernah cukup. Ya, tengok dekat hospital kerajaan, memang tak pernah cukup, demand sangat tinggi. Tapi nak beritahu, kadang-kadang kita tersilap memahami yang Ustazah maksudkan sebagai khidmat untuk agama tu bukan jadi ustaz-ustazah. Ada banyak ustaz-ustazah dah ramai dah tuan-tuan. Betul tak? Ramai tak ustaz-ustazah? Ramai. Ustazah datang sini tunggu setahun dia punya. Sebab saya tahu ramai lagi yang nak dijemput. Ya. Tapi tuan-puan, tu yang di luar sana. Ya Allah, orang-orang yang benar-benar beriman tapi duduk di tempat-tempat membuat keputusan dalam banyak sektor. Jadi benda ini maksud Ustazah, didik anak-anak. Kemudian kita ni macam satu gedung, macam satu institusi yang nanti melahirkan graduan-graduan yang akan berkhidmat. Graduan berkualiti yang akan berkhidmat pada semua sektor tersebut. Untuk agama Allah. Bila sebut untuk agama Allah, dia bercakap, dia bekerja, membawa imej dia sebagai seorang Muslim. Itu semua tuan-tuan bermula daripada keinginan.